Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan kajian kita pada hadis yang ke-666 di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit daripada Anas, bahawasanya Zaid bin Thabit telah menceritakan kepadanya bahawasanya mereka telah bersahur bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berdiri untuk melaksanakan solat. Maka Anas bin Malik apabila mendengar perkara ini, dia bertanya kepada Zaid bin Thabit berapa lama jarak antara kedua perkara tersebut. Maka Zaid bin Thabit menjawab kadar ataupun seukuran 50 atau 60 ayat. Ukuran ini, yang pertama sekali, ukuran 50 atau 60 ayat ini adalah ukuran bacaan. Bacaan 50 dan atau 60 ayat. Dan bacaan di sini adalah bacaan yang pertengahan. Lajunya tidak terlalu laju dan tidak terlalu pelan. Dan ayat-ayat yang dimaksudkan di sini pula 50 dan 60 ayat adalah ayat yang panjangnya bukan terlalu panjang dan bukan terlalu pendek, mutawassit juga, sederhana. Dan ini menunjukkan bahawasanya bolehnya kita mengukur sesuatu, mengukur waktu dengan amalan. Dan ini dibuktikan dengan hadis-hadis yang lain di mana ukuran waktu diukur dengan contohnya halb syah, menyusukan ataupun mengeluarkan susu kambing, ataupun diukurkan dengan sembelihnya waktu yang diambil untuk sembelih seekor unta. Pada masa yang sama, ini juga menunjukkan bahawasanya para sahabat radhiyallahu anhum, hidup mereka penuh dengan ibadah. Dan terutama sekali pada waktu ini, iaitu waktu di antara kedua-dua perkara ini. Hadis ini juga menunjukkan bahawasanya mereka sibuk mengamalkan perkara ini, iaitu pembacaan Al-Quran. Jadi mereka biasa membaca Al-Quran pada waktu ini, dan oleh sebab itu mereka mengukur waktu itu dengan amalan mereka sendiri, iaitu pembacaan Al-Quran 50 atau 60 ayat. Dan ini juga menunjukkan bahawasanya antara mereka memahami bahawasanya ini adalah ukuran yang paling mudah untuk mereka memahami antara satu sama lain. Maka oleh sebab itu ukuran yang sedemikian digunakan. Dan dalam hadis ini juga ia menunjukkan bahawasanya bolehnya kita keluar malam untuk satu hajah, satu perkara yang diperlukan. Kenapa? Sebab Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu di dalam hadis ini, beliau tidak tinggal bersama Nabi SAW di dalam rumah yang sama. Maka ini menunjukkan bahawa dia telah keluar untuk berjumpa dengan Nabi SAW supaya dapat bersahur bersama Nabi SAW. Dan ini pula menunjukkan bahawasanya ia adalah satu perkara yang digalakkan untuk bersahur bersama-sama. Kerana di sini sahabat Nabi SAW semua bersahur bersama Nabi SAW. Maka ia adalah satu sunnah dan ia adalah satu perkara yang digalakkan untuk berkumpul dan bermakan sahur bersama-sama. Kemudian kata-kata Zaid bin Thabit di sini, tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan perkataan ma'a di dalam bahasa Arab yush'iru bittabaiyah, maksudnya menunjukkan kebersamaan. Dan ini adalah antara adab
yang antara adab yang dicerminkan di dalam lafaz hadis ini. Maksudnya bila Zaid bin Thabit berkata tasaharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sama seperti kalau dia berkata ana wa iyyah, aku dan dia bersahur. Okey, bila jikalau lafaz yang sedemikian digunakan, ini menunjukkan kurang adab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sini dicerminkan adabnya Zaid bin Thabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam bahasa Melayu tidak terlalu nyata, tetapi perbezaan dia seperti contohnya seorang berkata aku makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beza dengan seseorang mengatakan aku dan dia makan. Okay, bila kita katakan aku dan dia makan, kurang adab di dalam berdasarkan bahasa Arab. Kemudian thumma qamu ila solat. Di dalam riwayat yang dalam setengah riwayat yang lain disebutkan kam kana bainal adhan was sahur. Berapa lamakah antara azan dan sahur? Dan oleh sebab lafaz-lafaz ini, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahawasanya kadar ukuran 50 atau 60 ayat di sini yang dimaksudkan adalah saat kita habis makan sahur, kemudian tunggu qamat. Kemudian tunggu azan subuh. Kemudian tunggu azan subuh. Maka antara kita habis makan sahur ke waktu azannya subuh, itulah yang dimaksudkan di dalam dimaksudkan dengan 50 dan 60 ayat di sini. Dan kalau kita mengukur mengikut waktu yang kita ada sekarang, kita akan mendapati bahawasanya dia seumpama 10 atau 15 minit. Maka 10 atau 15 minit dah habis makan sahur, tunggu 10-15 minit, kemudian azan, sebelum azan waktu subuh. Tetapi pendapat yang lebih tepat adalah jarak yang dimaksudkan di sini adalah antara azan dan iqamah. Mengapa? Kerana yang dimaksudkan kam kana bainal adhan was sahur, berapa lamakah antara azan dan sahur, maksud azan di sini adalah iqamah. Bagaimana kita tahu? Kerana di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara dua azan ada boleh sesiapa-siapa boleh solat 2 rakaat jikalau dia kehendaki. Maka yang azan yang pertama yang dimaksudkan adalah azan, yang kedua pula yang dimaksudkan dengan azan yang kedua adalah iqamah. Dan yang dimaksudkan dengan azan di dalam riwayat-riwayat yang lain ini adalah iqamah, iaitu iqamat yang menandakan mulanya solat waktu subuh. Okay, kemudian riwayat-riwayat yang lain dan hadis-hadis yang lain yang telah kita membincangkan sebelum ini, seperti hadis Ibn Ummi Maktum di mana Nabi SAW mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah sehingga azannya Ibn Ummi Maktum. Dan ini menunjukkan bahawasanya akhir waktu makan dan minum adalah azan subuh. Maka yang dimaksudkan di dalam hadis ini juga adalah antara sahur dan iqamah, iaitu azan yang kedua. Dan juga di sini menunjukkan bahawasanya ia adalah satu perkara yang digalakkan untuk melambatkan sahur. Thumma qamu ila as-salati qultu kam bainahuma qala qadru 50 aw 60 yakni ayah. Hadis yang seterusnya, hadis Sahal bin Sa'd. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Hadis Sahal bin Sa'ad, beliau meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan sentiasa berada dalam kebaikan selama mereka biasa menyegerakan berbuka. Okey, jadi kita dah habis tentang sahur. Hadis ini menyebutkan tentang berbuka. Bab ta'jil al-iftar. Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam bab ta'jil, menyegerakan berbuka. Di dalam riwayat yang lain disertakan dengan menyegerakan buka, melambatkan sahur. Wa fi ba'd riwayat wa akharus sahur. Okay, dan ini hadis ini menunjukkan syafaqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, maksudnya kelembutan
dan concern Nabi SAW, Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dan beliau sangat menjaga supaya tidak memberatkan umatnya, kerana ini dibuktikan dengan beliau menggalakkan mereka untuk mengakhirkan sahur dan mempercepatkan buka. Kenapa? Supaya mereka ada tenaga untuk berbekalkan, tenaga yang boleh dibekalkan untuk menjalankan amalan-amalan mereka yang mereka perlu jalankan, baik ibadah ataupun amalan-amalan yang seharian mereka saat mereka berpuasa. Jadi at the last moment, waktu yang paling terakhir sekali sahur, dan waktu yang paling dekat sekali digalakkan untuk segera terus berbuka. Jadi antara dua-dua waktu yang di mana ia adalah permulaan waktu puasa dan akhirnya waktu berpuasa, ia tidak berpanjang melebihi apa yang sepatutnya. Dan bagi mereka yang sengaja lambatkan berbuka, tidak mahu bersegera berbuka, bukan kerana ada alasan yang tertentu, dia sengaja nak melambatkan buka, maka di dalam hadis ini menyebutkan la yazalun nasu bi khair, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Maka kalau dia sengaja melambatkan berbuka, dia menunjukkan bahawasanya dia terbalik, dia tidak berada dalam kebaikan. Siapa yang sengaja melambatkan, maka ia bukan satu alamat kebaikan di dalam perkara yang dia lakukan ataupun di dalam orang tersebut. Hadis yang seterusnya, habisnya waktu berpuasa dan berakhirnya waktu siang. Hadis Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim. Umar radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika malam telah datang dari sana timur dan siang telah berlalu dari sana barat, timur ada di dalam kurungan dan barat ada di dalam kurungan, serta matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah memasuki waktu berbuka. Dalam terjemahan dia diterjemahkan sebagai telah memasuki waktu berbuka. Tetapi dalam bahasa Arab, faqad aftara as-shaim membawa maksud telah buka seorang yang sedang berpuasa. Maksudnya dia dah buka. Dalam bahasa Arab maknanya sebenarnya sebegitu. Tetapi bila diterjemahkan, dia terjemah sebagai telah memasuki waktu berbuka. Dan mengapa? Kerana maksud di dalam hadis ini bukan maksudnya kalau dah masuk waktu matahari dah terbenam, kira seseorang tu dah berbuka. Tidak, ini bukan apa yang dimaksudkan dalam hadis ini, kerana Nabi SAW dia pernah melakukan puasa wisal, puasa yang berterusan tanpa berbuka. Jadi daripada perbuatan ini dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW join bersama Nabi SAW untuk melakukan perkara tersebut, ini adalah satu bukti bahawasanya tidak semestinya seorang tu matahari dah terbenam semua orang menjadi orang-orang yang dah berbuka walaupun mereka tidak makan. Jadi maksudnya dah boleh mula berbuka. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ini, faqad aftara as-shaim. Maksudnya dah masuk waktu berbuka, jadi telah dihalalkan untuk kamu berbuka, dan sebelum itu diharamkan atas kamu untuk berbuka. Dan hadis ini secara terang ia menunjukkan bila mulanya waktu berbuka, iaitu bila matahari telah terbenam, malam dah datang dari sana timur dan siang telah berlalu dari sana. Okey, so hadis yang seterusnya, hadis yang ke-669, hadis Ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala li rajulin inzil fajdah li qala ya Rasulullah asy-syams qala inzil fajdah li qala ya Rasulullah asy-syams qala inzil fajdah li fanazala fajadaha lahu فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. Ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, kami pernah mengadakan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepada seseorang, turunlah dan siapkan minuman untukku. Inzil fajdah li.
Maka orang tu menjawab, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, asy-syams, bukankah matahari masih tampak? Beliau berkata lagi, turunlah dan siapkan minuman untukku. Fajdah li. Orang tu menjawab, wahai Rasulullah, bukankah matahari masih tampak? Beliau berkata lagi, turunlah dan siapkan minuman untukku. Akhirnya orang itu turun lalu menyiapkan minuman untuk beliau. Pertama sekali, perkataan ijdah li, dia membawa maksud mencampurkan satu minuman. Dan yang diterjemahkan di sini, siapkan minuman untukku. Al-jadah adalah satu campuran antara satu jenis makanan yang dinamakan sebagai as-sawiq. As-sawiq ni adalah sejenis makanan Arab yang dibuat daripada gandum. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh orang tersebut untuk campurkan sawik ini dengan air untuk menyiapkan buka mereka. Maka apabila Nabi SAW menyuruh beliau mengatakan bahawasanya matahari masih nampak lagi matahari. Dan yang dimaksudkan di dalam hadis ini dengan matahari masih nampak lagi adalah cahaya matahari itu, bukan matahari masih nampak. Cahaya matahari itu masih ada maksudnya di sini. Jadi Nabi SAW tetap suruh beliau siapkan minuman untukku, iaitu untuk Nabi SAW. Okay, jadi ijdah kalau dalam bahasa Inggeris membawa maksud mix for me a drink. Okay, jadi dia tetap menyuruh orang itu mencampurkan air itu untuk beliau. Maka akhirnya orang itu turun lalu menyiapkan minuman untuk beliau dan beliau pun minum. Kemudian beliau melimpar sesuatu dengan tangannya ke suatu arah seraya bersabda, jika kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sana, maka orang yang puasa telah memasuki waktu berbuka. Okay, maksudnya di sini adalah apabila dah terbenam matahari dan hilang kelihatan matahari dari kawasan yang mereka berada. Dan itulah maksud sabda Nabi SAW, jika kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sana, iaitu dari arah timur. Okay, malam telah datang dari arah timur. Maka telah masuknya waktu berbuka. Okay, maka telah memasuki waktu berbuka. Dan maksudnya sudah datang dari arah sana, maksudnya di sini adalah hilang dari kelihatan di kawasan yang kita berada, bukan di tempat yang kita berada. Maksudnya di sini contohnya mungkin ada segolongan orang dia duduk di kawasan yang ada gunung-gunung. Dan mungkin gunung-gunung itu menjadi satu perkara yang menyebabkan mereka tidak kelihatan matahari. Jadi mereka bila tidak kelihatan matahari, ini tidak menunjukkan bahawasanya matahari itu telah terbenam. Maksudnya di sini adalah apabila bulatan ataupun kurs ataupun matahari itu, bulatan atau penghujung matahari itu tidak kelihatan lagi, walaupun ada cahaya-cahaya yang masih tertinggal. Dan itu maksudnya Nabi SAW di dalam hadis ni. Walaupun ada cahaya-cahaya, walaupun mungkin belum lagi nampak gelap sangat, tetap dah maksudnya waktu untuk berbuka bila matahari sudah tidak kelihatan di kawasan yang tertentu. Seterusnya, hadis yang seterusnya, larangan puasa wisal. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisali qalu innaka tuwasil. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal, iaitu puasa selama 2 hari atau lebih tanpa disertai berbuka. Orang-orang lantas bertanya, bukankah
anda sendiri melakukan puasa wisal. Beliau bersabda, inni lastu mithlakum, aku tidak sama dengan kalian, inni ut'amu wa usqa, aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku, oleh Rabbku. Ya, hadis ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan berkenaan hadis ini insya-Allah pada minggu yang hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.